Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Adapun pekerjaan amal ibadat sembahyang puasa umpamanya ini, maka tertutuplah pintunya dengan sampai nyawa kita pada batang halqum. Ini sedikit lagi daripada nasihat. Sebelum daripada nak masuk maksud tujuan dari kita ni, nak menjara ke sifat-sifat 20, dia dah selit sedikit nasihat kepada kita. Mudah-mudahan apabila kita dengarkan nasihat daripada dia tu, we ada terasa timbul perasaan semangat untuk kita nak buat ibadat, supaya kita jadi bekalan lepas daripada kita mati esok. Sebagaimana dia duk banding, dia kata dulu, katakan dia katanya bergalau dan menyaku umpama tu berat berlaku. Nak sebut kata kerja ni berat lah. Tapi oleh kerana kita duk kacau juga, bersungguh-sungguh bergalau, sungguh-sungguh menyaku tu, oleh kerana gitilik kepada hujung jatuh akibat tu seni. Kalau sah tanah pokok kok boleh makan buah dan sebagainya. Ada pun kerja amal ibadat semaya puasa umpamanya ini, maka tertutuplah pintunya, pintu amal ibadat ni. Tertutuplah pintunya, pintu amal ibadat semaya puasa ni, dengan sampai nyawa kita kepada batang halqum. Bila kata nyawa kita sampai ke batang halqum ni gak, dah orang panggil habis dah nak buat amal, nak buat kerja, tak ada dah lah rezeki amalan ni. Dalam kubur boleh ke tak kita nak sembahyang? Tak boleh. Boleh ke tak kita nak puasa? Tak boleh dah. Ya habis dah. Orang panggil pintu sudah tertutup, orang panggil. Kalau kita nak buat kerja amal ibadat ni semasa kita hidup ni, berebut masa ni. Kama dia kata dia lagi, dan di situlah baru kita nyata. Pas nyata situ dah. Nak buat apa boleh lagi, mari menyesal ke dia dah. Dan di situlah di mana, yakni di waktu sampai sampai nyawa kita pada batang halqum tu, di situ baru kita nyata, baru kita cerak, baru kita nyata, baru kita sedar
bahawasanya nasihat guru-guru itu betul. Ulang 2 kali tu apa ni? Nombor 2 tu 2 dah. 2 kali. Bahawasanya nasihat guru tu, guru-guru itu betul. Betul belaka dah lah. Nyata pada masa tu. Nah, bila kata nyata di situ, maka adakah pada ketika itu dapat minta hantar balik ke dunia? Boleh ke tak? Cuba kita soal balik. Bila sampai pada masa kita nak orang panggil ghargharah. Ghargharah. Masa kita panggil gerak-gerak. Masa nyawa duduk di batang halkum ni. Adakah boleh kita nak minta kepada Allah Ta'ala nak kembali balik? Ataupun masa sudah kita mati dah nak kembali balik? Selalu kita jawab dengan serta-merta kata tak boleh dah, tak boleh nak kembali balik dah. Nah, pada ketika itu maka adakah pada ketika itu dapat minta hantar balik ke dunia supaya beramal? Nak hantar balik nak buat amal yang soleh ni isyarat kepada ayat tu. Dalam surah As-Sajdah tu Tuhan sebut ke Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Baru yakin. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami nampak dan kami lihat dah seksa-seksa orang deraka kat akau ni. Wa sami'na, kami dengar dah. Dengar dah orang yang kena seksa ni. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, maka kembali olehmu ya Allah akan kami ni na'mal salihan, kami nak beramal yang soleh dah, kami nak berjuruh dah, kami tak sejahat dah, tak mau jahat dah masa hidup ni, minta ya Allah Ta'ala hantar balik ke dunia. Hagana boleh minta tu? Inna muqinun, kerana bahawa kami ni yakin dah, cerah dah di hari ni. Tapi yakin pada masa tu tak berguna dah. Sebab itulah satu perkataan, sesal dahulu ada berguna, sesal kemudian tidak berguna. Walaupun menangis, mengalir keluar air mata darah, air mata nanah sekalipun, tak boleh memberi faedah. Allah tak hantar balik dah, mati sekali sore. Mati sekali sore. Nah, itulah dia, tengok ni. Kalau gitu gak, maka adakah pada ketika itu dapat minta hantar balik ke dunia supaya beramal? Jawab adakah ni? Maka tidak. Itu cara baca kita ni tu ulang. Ulang 2-3 kali. Maka tidak. Jawab sendiri. Nah, kalau kita nak kira kaedah gak, adakah pada ketika itu ni seolah kata apa nama? Istifham takriri lah. Hamlul mukhatabi 'ala al-iqrar, duk tekan ke orang yang mendengar, orang yang mukhatab ni suruh mengaku. Suruh mengaku. Itulah dia. Tidak boleh dah. Lepas tu hanyalah tetaplah berjumpa dengan balasan amal yang baik. Nak minta Allah Ta'ala hantar balik tak boleh dah. Cumanya hanyalah tetaplah berjumpa dengan balasan amal yang baik. Bagi yang beramal yang baik, boleh balasan yang baik. Dan yang jahat bagi yang beramal jahat. Dan yang jahat Allah pada kata yang baik. Hak tu yang boleh kita nak ambil manfaat, nak ambil guna. Hak kita nak jumpanya amal yang baik. Balasan amal yang baik bagi kita berkerja amal yang baik, beramal yang baik. Balasan yang jahat bagi kita yang berkerja amal yang jahat. Itulah dia. Nak hantar balik buat semula tak ada dah. Tak ada dah. Dan di situ juga tertutup jalanan surat kiriman yang kita nak suruh anak beranak sedekah dan berbaca-baca kepada kita, tak ada dah. Seolah kata tutup itu dah. Nak buat, nak bagi tahu, nak telefon pun tak boleh. Tak, nak hantar surat kirim. Kalau zaman dulu sebelum timbul lagi ni, semasa dia tak timbul lagi telefon ni. Telefon pesen tangan ni. Tengok model yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semasa kita sekarang ni, gak Allah, alat-alat canggih gak yang boleh kita guna untuk kemudahan. Diri benda yang kita guna tu manfaat untuk kita, tapi kalau kita guna tak guna pada tempat tu bahaya.
Bahaya pada zaman dia tidak ada lagi. Kita ingat masa kita kecil-kecil hari tu gak, nah mula-mula boleh pakai telefon, duk kecek ni ketah tangan. Apa benda bunyi suara. Duk ketah tangan. Jadi kalau masa dulu kira surat kirim hantar kepada pos. Pos hantar lagi. Nak apa benda. Kalau ke Mekah kata telegram mana dak? Tu dia. Jadi maknanya bila kata kita mati esok, dan di situ juga tertutup jalanan surat kiriman yang kita nak suruh anak beranak baca jadi kapung. Suruh. Ya balik huruf ra. Nah, bila kata kita berkecek kapung dia jadi ghain. Suruh. Orang. Luar sana orang. Jadi taklid gitu. Nah, sini orang. Tak. Jadi maka di situ juga tertutup jalanan surat kiriman yang kita nak suruh anak beranak bersedekah, kita nak suruh dia bersedekah untuk kita mati dah. Boleh ke tak kita nak berlaung di dalam kubur? Wahai anakku, tolong sedekah kepada aku. Jawabnya tak boleh dah. Putus dah, tutup dah di situ juga. Nak hantar surat lagi tak ada, poh laju, poh lama pun tak ada dalam kubur. Tak ada dah. Dan berbaca-baca, nak suruh baca-baca kepada kita, yang ni hadiah kepada kita, berbaca-baca kepada kita, bersedekah niat hadiah kepada kita, sedekah baca-baca hadiah kepada kita, tak ada dah. Nak ayat tak boleh dah. Maka kisahlah orang itu daripada mata-mata yang hidup. Kisah di sini bukan dengan makna kata kisah royak cerita dak. Kisah di sini dengan makna hilang. Ataupun bahasa lagi ia bermakna terkisah. Cakap di sini. Terkisahlah cerita ni. Maknanya habis, hilang. Maka maka kisahlah jadi hilanglah, habislah orang itu, orang hak mati tadi. Bila siapa nyawa dah ke dia matilah. Orang itu tadi tu daripada mata, jangan baca mati. Daripada mata-mata yang hidup. Ya, cuba kita tengok. Betul ni sore. Tak. Kita baru sudah saat ni ya solat jenazah. Pas kita ramai-ramai dalam ni, bila kita tak tahu Allah Ta'ala nak jemput kita, malaikat Israel nak mari berziarah kita. Tak itu kan? Bila tak tahu. Bila kata paknya mati itu masuk dalam pintu kubur, orang panggil hilang, terkisahlah dia tu daripada mata-mata yang hidup. Kita tak boleh tengok dia dah. Dia sama Allah yang mati dah. Cuma duk ingat-ingat rupa-rupa dia masa dia hidup hari tu, ada ingat perangai dia nya, tikah laku dia nya. Tak ada pandangan mata. Tu maknanya. Maka kisahlah, hilanglah orang itu daripada mata-mata yang hidup. Lepas tu, maka yang hidup itu pun bersedak-sedaklah dengan harta pusaka. Dia kena yang mati itu tinggal peninggalan banyak. Anak cucu dia, anak beranak, waris-waris hak dapat makan pusaka, bersedak-sedak pula. Nah, panggil sedak. Sedak sini dengan mana suka. Ya kalau kelima sedak ni, kita apa benda? Jadi kita nisbah kepada makanan tak? Makanan tak dia? Makan nasi sedap dah ni, sedap. Makan minum air sini sedap tak sini? Sedap ada dia. Tapi di sini orang panggil bersedak-sedak dengan harta habu kita boleh banyak tu suka orang panggil. Ni suka nah. Maka yang hidup, yang hidup kena pada waris-waris dia. Maka yang hidup itu pun bersedak-sedaklah. Bersuka-sukalah. Itu bahasa kapung. Bersuka-sukalah. Allah tu. Kalau luah usaha tak ada. Tak boleh luah usaha. Bersedak-sedaklah. Supaya kita kecek. Lagu mana ni awak nak dah ni? Tak apalah. Tak payahlah. Dia cakap hari ni. Tak apalah. Tak payahlah. Belalah. Ada semua lah belakang. Ni cakap kapung. Maka yang hidup itu pun bersedak-sedaklah, bersuka-sukalah, bersuka-suka takluk. Bersedak-sedak dengan harta pusaka, harta peninggalan. Harta pusaka peninggalan daripada si mati itu. Kalau hak mati itu, si yang mati itu, orang punya harta banyak, kita bersedak-sedak pula. Sedak-sedak tu pun sementara hidup sehari dua je. Sementara nak hidup lagi kerana tu hidup taruh umur kita lagi. Tapi maka akhir yang hidup ni, akhir yang hidup seperti yang dulu juga. Sepah dulu tu juga.
Kita dapat menerima pesaka daripada hak mati dah keduk sedap-sedap. Pas kalau kita sedap-sedap sambil-sambil kita beramal ibadat dengan Allah Ta'ala, rajin buat ibadat kepada Allah Ta'ala, laba dah di situ. Sementara itu sedap dengan harta. Manakala kita siapa masuk, Allah Ta'ala nak mengambil nyawa kita, kita mati. Nak minta balik semula pun tak boleh dah. Sebab tu, maka beruntunglah bagi orang yang orang panggil bersungguh-sungguh dalam hadiah beribadat kepada Allah Ta'ala, supaya nak sedia amalan yang dia nak buat hari ni, supaya nak ambil ganjaran di akhirat esok. Maka beruntung bagi mereka ini. Seperti yang dahulu juga, hingga berlapis-lapis macam itu. Hingga berlapis-lapis. Lepas anak beranak, turun menurun, tak kiamat, nama mana dunia dah ada lagi, sama tu duduk main berlapis-lapis. Hak ni mati, hak ni timah pesaka, hak ni pula. Mati, hak ni timah pula. Lepas kita ni berapa lapis dah, daripada Adam hingga sampai sekarang lah ni berapa ribu lapis dah keturunan kita. Tak itu. Dia pakai pesaka, padahal orang panggil harta tu, hak Allah Ta'ala menjadi mula-mula hari tu lagi dah dunia sebutir ni. Tapi duk tukar salinan milik. Lepas mati hak ni milik. Lepas kita kata kebun hak kita ada sekali duk milik sekarang. Hak siapa dia? Hak mula-mula hari tu. Lepas daripada Adam tu hak siapa dia? Tentu sekali lah. Piyah hak mula-mula mari buka hutang. Mari ihyatul mawat, orang panggil hidup ke tanah semula tu. Nak jadi milik dia siapa dia? Hak mula-mula. Siapa kita ni terima hak senil dah. Kalau orang kat bukit, kat darat. Ia berkebun. Baik. Seperti yang dulu juga hingga berlapis-lapis. Hai Tuhanku, yang minta ni doa. Hai Tuhanku, janganlah menjadikan kami seperti ini. Kita ambil makna mafhum je. Janganlah menjadikan kami masuk dia sendiri. Masuk kawan anak beranak dia. Itu ada dah. Jangan menjadikan kami seperti ini. Seperti mana? Yakni seperti orang yang lalai. Ketika dia hidup tu seperti orang yang lalai, hingga siapa dia berhadap hijau ke atas dunia, tak berkira, tak mikir dah amalan yang dia nak sedia untuk lepas mati, tak ada dah. Janganlah jadi orang semacam ini. Hingga siapa di akhirat esok tak ada apa sekarang. Dan juga sekalian anak-anak cucu kami, dia sendiri anak-anak cucu kami, amin ya rabbal alamin. Ini doa daripada dia ni. Doa daripada dia. Habis. Hai saudara-saudaraku, dah kita semua telah yakin, telah nyata yakin pegang dah dalam hati kita ni, bahawasanya kesemua alam ini, baca alam. Apa dah alam? Alam ni masih wallah, barang yang lain daripada Allah tu alam. Setiap barang yang lain daripada Allah panggil alam. Aras diri panggil alam. Air laut panggil alam. Bukit belukar panggil alam. Semua benda yang lain daripada Allah panggil alam. Dia katanya kita kesemua telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengadakan alam ini oleh Tuhan yang satu jua. Semua kita tahu dah, kita maklum dah, dan juga kita yakin dah kata alam ini siapa dia yang mengadakan. Semua dah tahu kata hak yang mengadakan alam ini ialah Tuhan yang satu jua, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara-perkara yang nampak bersabit dengan tukar-tukar umpama sekalipun, tukang, sini panggil tukang, sana panggil tukar. Luah kita baca tukang lah. Jika perkara-perkara yang nampak bersabit, kena ada bersabit sini. Kena ada? Bersabit. Orang panggil bersahabat nampak di segi pandangan mata kan? Bersabit dengan tukang-tukang umpamanya sekalipun. Apa umpamanya sekalipun. Jadi walaupun pandangan zahir kita tengok, tukang buat rumah, kita nampak dia duk buat. Daripada tuang tapak dia, tuang bim, tuang tiang, buh atap semua sekali, kita nampak dia pada zahir mata kita nampak dia buat. Siapa dia buat rumah ni? Tukang di situ.
tukang di sini, bijak tukang ni. Tapi pada pandangan zahir saja tu sabit dengan kata tukang. Sebenar tukang yang hakikatnya Allah Taala. Tuhan buat pada hakikat. Nampak? Itulah dia nah. Walaupun kita nampak tukang tu duk buat sekalipun, walaupun begitu Tuhan yang mengada hak sebenarnya. Kalau begitu, kalau begini. Kalau begitu, kalau kata kita semua ni telah yakin bahawa kesemua alam itu mengadakan dia oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu, kalau begini. Kalau kita kesemua telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengadakan dia oleh Tuhan yang satu ni. Kalau begitu kita ini tentu perbuatan Tuhan itu juga. Ya betul sekali. Sebab kita ni panggil alam. Makna diri kita nak ada ni Tuhan juga buat. Lepas tu kita hidup hari-hari berasa ke tak kata dia buat kita. Berasa ke tak kata dia buat kita. Dengan sebab orang panggil kegelapan iman kita nak suluh tak nampak ni orang panggil lah. Jadi kita tak terasa. Bila kata tak terasa tu berasa tak seingat budi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nikmat-nikmat yang beri kepada kita. Sebab tu setengah-setengah manusia ni hanalai sangat dia tu. Lalai dengan Allah Ta'ala. Tak. Terasa ke tak kata diri kita ni. Aku ni Allah Ta'ala buat aku ni. Dulu aku tak ada. Dulu tak ada ni. Sekarang lah ni dia buat lama mana dah. Umur kita masing-masing ada 50 tahun dah ya. Ada 70, 80 masing-masing tu umur. Jadi tentulah kalau gitu kata dia, tentu kita kita ini tentu perbuatan Tuhan itu. Tuhan mana? Tuhan itu. Tuhan itu yakni Tuhan yang satu jua, yang tak berbilang. Tuhan yang satu jua, yang tak berbilang tu juga dia buat kita ni Tuhan tu jugalah. Kalau begitu, kalau begitu pula. Dia cakap kampung je. Lepas tu cara baca dia kita kena perhati. Jangan pergi selalu tak faham. Dia kena menjadi lagak dia. Kalau begitu, kita ini tentu perbuatan Tuhan itu juga. Kalau begitu, kalau begini. Kalau begitu, yakni kalau kita ini tentu perbuatan Tuhan juga. Tidak patut sekali-kali kita deraka kepadanya, kepada Allah. Sepatut ke tak? Munasabah tak kita deraka ke Tuhan. Sedangkan dia tu buat kita. Dulu kita tak ada, dia buat kita. Dia buat kita. Sepatut tak kita deraka kepada dia. Kerana orang yang deraka kepada kerajaan. Orang deraka kepada kerajaan. Yang ni kerajaan yang ada ni. Atau kepada penghulu. Baca penghulu dah. Penghulu tu asalnya penghulu lah. Sana panggil cak penghulu. Kita kata tuk mulu. Kerana orang yang deraka kepada kerajaan atau kepada penghulu dan ketua kampung pun tak sepenuh juga kedudukan di atas dunia. Boleh jadi lakak dia. Boleh jadi lahjah kita baca. Boleh jadi bahasa kecek kampung. Kerana orang deraka kepada kerajaan atau kepada penghulu dan ketua kampung pun tak sepenuh juga kedudukan di atas dunia. Padahal dunia ini sementara juga. Sementara ya. Orang duduk kampung tapi dia duduk tu jadi makmur, dia deraka kepada ketua. Deraka kepada ketua-ketua kampung, kepada raja. Duduk atas dunia tak senang duduk dah. Tak itu kan? Tak senang duduk dah, ada kita deraka, ada apa pun buat apa jadi susah. Jadi susah. Pas ni apatah lagi ni kita dengan Allah Taala dia sebagai Tuhan yang buat kita, tiba-tiba kita duduk deraka. Maka macam manalah nak dapat kesenangan bagi mereka yang deraka kepada Tuhan? Jalan mana kita nak dapat? Jalan mana kita nak dapat wisne atas dunia? Wisne ke akhirat? Kalaulah kita duduk deraka dengan Allah Ta'ala. Jawabnya tak ada jalan. Tak ada jalan. Tidak ada jalan untuk nak menyenangkan bagi orang yang deraka ni. Maka macam manalah nak dapat kesenangan bagi mereka yang deraka kepada Tuhan. Tuhan yang ialah ampunnya dunia dan akhirat.
Nah, ini Tuhan ampunnya dunia dan juga akhirat. Itulah dia. Jadi kita deraka ke dia juga. Maka kepada siapakah kita nak bertupu? Kena ada tupu di sini. Tupu. Nah, nak tupu pia. Tumpu tu lah. Maka kepada siapakah kita nak bertupu dan dengan apa bekalkah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh serta di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi pergi? Nah, cuba tanya diri kita sendiri. Kita nak tupu ke siapa dia? Nak tuju ke siapa dia? Nak minta tolong dia? Lagi pula nak ambil bekal amalan, nak ambil bekal apa? Untuk kita nak hadap, nak berjalan kepada kampung yang kita tak pernah kita pergi. Itu tak besok. Dan dengan apa bekalkah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh serta di dalam kampung tempat yang tak biasa, yang ni tak pernah lagi pergi. Kampung yang kita tak biasa lagi pergi. Mana kampung yang tak pernah lagi pergi, kampung tak biasa laginya? Iaitu kampung tempat yang tak biasa lagi pergi itu di alam barzakh, di dalam kubur. Itu dia. Jadi di dalam kubur ni nak badal pada kata alam barzakh. Di alam barzakh. Apa alam barzakh? Di dalam kubur. Ya, kita ni ada apa alam ada 5 dah. Alam barzakh ni sebagai alam yang tengah. Alam yang tengah. Alam yang pertama orang panggil alam arwah. Masuk alam arwah dulu ni. Sebelum jadi popo, sebelum jadi lagi jasad Nabi Adam pun. Yang keduanya alam zulmah. Zulmah semasa kita duduk dalam kandungan ibu. Tu alam zulmah. Alam arwah juga panggil alam zurri panggil. Alam zulmah. Yang ketiganya alam dunia semasa sekarang ni. Kita duduk di hari ni alam dunia, alam yang tengah. Kalau kita nak akad 5 jari ginilah. Ni. Hak tengah ni yang kita duduk. 2 yang kita lepas, 2 lagi yang kita langkah pergi. Dunia. Yang ketiganya, yang keempatnya orang panggil alam barzakh. Alam semasa kita duduk dalam kubur. Itu yang keempat. Kita duduk di dalam kubur, orang panggil alam apa di situ? Alam antara hidup dunia. Sama tak nak bangkit. Yang kelima alam akhirat. Selepas daripada bangkit panggil akhirat lalu dah. Sebab tu dalam alam barzakh tak panggil akhirat. Tidak dikatakan akhirat melainkan selepas daripada bangkit daripada kubur. Akan tetapi walaupun di dalam alam barzakh tak dikatakan akhirat, tapi kalau kuat tu seakal-akal akhirat dah. Karena benda yang menghadapi ke depan semata lah. Dah. Ayat kata di sini iaitu kampung tempat yang tak biasa lagi pergi itu di alam barzakh. Apa alam barzakh? Di dalam kubur. Tak biasa pergi sengati. Dan juga orang yang pernah pergi dah, adakah pernah dia bangun mai royak cerita kita semula? Sudah kita tanam dia apa siap? Ibu bapa kita, nenek kita, tok kita uai kita mai royak. Ingat leh uai adik, ayah ni, tok ni dah masuk dah dalam alam barzakh. Kalau itu sama tara anak-anak, cucu-cucu ni belum sampai lagi, sediakanlah amalan royak cita-cita ni. Ada tak gitu Tak ada. Cumanya kita boleh dengar daripada hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran ada cerita perkara ini. Sebab kita orang mukmin ni orang panggil beriman dengan perkara yang tak nampak dengan pandai mata. Hudal lil muttaqin. Al-Quran boleh tunjuk bagi orang yang takut. Orang yang takut ni allazina yu'minun. Al-muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan benda yang tak nampak dengan mata kepala, dia beriman. Dia percaya dengan benda tu. Percaya seksa kubur, seksa neraka, nikmat syurga dan sebagainya. Itulah dia. Kama dia kata dia, apa we dalam kubur ni nak tafsir dah. Alam barzakh ni seolah kata antara hidup ni nak tafsir bagi alam barzakh. Alam dalam kubur. Alam dalam kubur ni antara hidup dunia dengan dibangkitkan tubuh badan. Itulah dia. Dengan dibangkitkan tubuh badan. Itu orang panggil alam barzakh.
So, satu alam hak tak biasa pergi tu. Dan di padang mahsyar ada ni nak ataf klik pada kata di alam barzakh. Ya nak royak katanya kampung tempat yang kita tak pernah pergi tu mana? Satunya alam barzakh kita tak pernah lagi. Adapun alam arwah dengan alam zulmah sudah kita lalu dah. Hak tak pernah pergi lagi tu alam barzakh satu. Yang keduanya dan di padang mahsyar. Mahsyar isim makan. Hasyara yahsuru. Bahasa kita panggil berhimpun. Hasyar ni berhimpun. Manakala mahsyar tempat berhimpun. Pas di mana tempat ni? Wallahu a'lam. Bila sebut kata padang mahsyar, padang tempat berhimpun. Di situ juga ada kira-mengira amalan, ada hisab menghisab, ada timan meniman amalan kita di atas mizan yang ngaca tu. Di situlah. Ada setengah panggil mahsyar ni, orang panggil mauqif pun panggil. Padang mauqif, padang mahsyar. Kita panggil padang mahsyar tak? Dan di padang mahsyar, apa padang mahsyar? Badar pada kata padang mahsyar. Tempat himpun sekalian manusia. Oh, tempat himpun manusia situ. Jadi manakala malaikat Israfil tiup sunai sangkakala yang kedua, segala arwah-arwah yang ada dalam serunai dia tu keluar tubik. Masuk di dalam badan masing-masing. Itulah dia. Bangkit tubik tu, bila kata bangkit, masing-masing keluar. Badan tu yang ada dalam kubur tu keluar tubik daripada kubur dia tu, banding sebagaimana supaya kita tengok sumuk yang keluar daripada lubang. Ya celura sana bagi tubik beramai-ramai. Lagu tu orang panggil nasyar, bertamburan. Wajib kita beriman tu. Akhirat esok satu perkara yang wajib kita pegang ni perkara sangkut paut dengan beriman dengan hari kiamat. Setengah daripada benda yang berlaku iaitu nasyar. Apa nasyar? Manusia apabila dibangkit keluar daripada lubang kubur bertaburan pergi kepada satu tempat. Orang panggil nasyar. Mana lagi siapa pada satu tempat di situ berhimpun di situ, orang panggil hasyar di situ. Maka di tempat tu orang panggil padang tempat berhimpun, orang panggil padang mahsyar. Di situ buat apa benda weh? Hidup di situ tu. Kerana periksa amalan dengan jalan menzahirkan adil Tuhan. Untuk nak mengadil Tuhan. Nak periksa amalan. Siapa dia biar buat boleh buat baik, siapa dia buat jahat balas sikit. Dan juga di situ meniti pula sirat. Meniti pula sirat. Titian sirat tu. Siratul mustaqim ni sirat. Lagu mana? Jadi setengah daripada pegangan Mu'tazilah yang kata titi sirat tak ada. Setengah daripada kaum dia yang kata titi sirat tak ada. Adapun pegangan Ahlus Sunnah ada titi sirat. Walaupun ada datang daripada hadis walaupun ada titi sirat tu dia kata terlebih halus daripada hujung pedang lagi. Lepas tu kita nak meniti dia tu mengikut amalan kita. Ada setengah lakah. Titi sirat tu seperti kilat yang menyambar. Ada setengah katanya seperti kelip mata. Seperti kuda yang lari derah. Ada setengah-setengah masjid tu bawa titi dak naik di atas titian tu. Kerana amalan kita lah tu. Ya titi sirat kata setengahnya apa nama? Tiga maknanya naik satu, lepas tu sama atas satu, turun satu. Macam pitu, asal panggil magai pitu. Naik, turun, atas sama, turun gini. Itu titi sirat. Duk betang di atas mulut neraka. Ya pangkat syurga panggil kelas syurga ni bila satu daripada bawah ke atas. Ada pun neraka daripada atas ke bawah. Tingkat satu atas. Tingkat kedua bawah sikit. Tingkat yang akhir su bawah patak, orang panggil patak neraka. Titi sirat betang di atas tu. Kata setengahnya jarak jauh di antara satu-satu ni. Naik kata setengah 500 tahun berjalan ni. Betul sama atas 500 tahun berjalan ni. Turun pula dah tu 500 tahun. Kata setengah 1000 tahun. Atas kata 1000 tahun satu-satu tu jadi 3000. Atas kata 500 tahun jadi 1500 tahun. Nak sapa. Tapi mengikut amalan kita. Ini setengah daripada pegangan Ahlus Sunnah ada titian sirat di akhirat esok. Kena meniti. Semua orang kena lalu di situ. Kena lalu.
Dia katanya dan meniti pula sirak. Apa titi sirak? Apa juga titi sirak di sini? Anak badar pada kata meniti sirak. Dan meniti sirak ni pun atas pada kata di alam barzakh. Dia katanya jambatan. Jambatan kita panggil getak, panggil tak titi tak. Jambatan yang diletakkan di atas mulut neraka. Duk betul di atas mulut neraka. Macam bayang batal kita ni lah. Yang batal kita macam batal Masjid Kristian ni, betang di atas sungai. Ni tak, titi sirak betang di atas mulut neraka. Atas tu titi sirak, di bawah tu neraka. Nah. Kama dia kata dianya maka beruntunglah mereka yang lepas. Lepas apa dia? Lepas meniti titi sirak tadi. Maka beruntunglah mereka yang lepas. Yang ni lepas daripada titi sirak tu, dia boleh meniti lah, ketah lepas di sana. Kerana bila kata lepas tu, kerana dipermasukkan di dalam syurga. Masalah syurga, orang panggil beruntung dia. Apa pula syurga? Nak royak syurga pula. Badal pada kata syurga. Syurga ni kebun yang ada di dalamnya, dalam kebun tu. Segala yang dicita-cita, yang dicita-cita, yang diingin. Segala yang diingini, apa yang kita ingin boleh. Dalam syurga makan saja, tidak ada keluar. Orang panggil tak kecil berak. Dalam syurga tu dia suci, nak kecil berak macam mana. Lepas tu makan bukan kata makan untuk nak menghilangkan lapar tu, tidak. Minum untuk nak menghilangkan dahaga tu, tidak. Makan minum kerana nak merasai nikmat Allah Ta'ala. Pasal tak kecil berak, Allah Ta'ala bagi apa nama ni, keluar peluh di badan dia. Maka peluh dia tu keluar mari tu ahli syurga, peluh ahli syurga bau terlebih sedap daripada minyak kasturi lagi. Tengok nikmat. Kita terlintas dalam hati nak apa? Mari. Nak makan buah topoh. Dia hola dah hari. Nak makan burung, terbang mari. Masak-masak dulu. Baik makan. Tahu tulang dia jadi balik. Nampak sepuluh macam apa panggil gapo kalau sana panggil kateng. Macam bahan-bahan tapi tak sebenar ni benar sungguh. Riwayat daripada hadis dan sebagainya tu. Kena kita berimeh ni. Yang ada di dalamnya dalam kebun tu segala yang dicita-cita, segala yang diingini. Lepas tu segala yang dicita hak ni duk ni kekal di dalamnya, di dalam syurga selama-lama. Segala yang dicita-cita tadi kekal, tak nasa-nasa. Dan juga dan muda selama-lama. Walaupun tua, kita mati umur tua 70-80. Tapi manakala kita masuk surga Isyak jadi muda, Tuhan ubah. Kata setengahnya, ubah rupa tu jadi setara dengan umur Nabi Isa alaihi salam 33. Kata setengah. 33. Itu muda selama-lama. Hak ni dah pasal Nabi kita, orang panggil berselora. Nabi kita selora kelola dengan seorang-orang tua. Orang para kuat tua dah ajuz. Tak kalau apa nama ni dia mari tanya Nabi kita suruh Nabi kita berdoa. Ya Rasulullah, tolong doa akad aku ni minta yang masuk syurga. Setengah riwayat dah. Nabinya jawab kata la yadkhulul jannata ajuzun kata. Seorang para puan ajud tua saat ni mari suruh Nabi berdoa minta dia masuk syurga. Ya Rasulullah tolonglah berdoa minta hamba ni masuk syurga. Nabi selalu kata tak ada berdoa dah. Dia kata la yadkhulul jannata ajuzun. Tak masuk syurga orang para puan tua. Sudah. Dan itu kan. Tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak ada menyata selalu dia pun renung balik menangis katanya. Selepas daripada tu sebentar tu dia suruh para sahabat pergi kita kepada dia. Sungguh kata tak masuk syurga. Yakni tak masuk dengan keadaan rupa tu tua. Ubah rupa dia jadi comel. Kata setengahnya sama kalau orang laki-laki sama janguk dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Orang para puan sama comel dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha isteri Nabi Yusuf tu. Sama comel hak tu. Tu muda selama-lama, tak ada tua. Tapi kalau kanak-kanak kecil sebelum balik tu ya, dia tak ubah rupa. Dia mati belum balik, rupa dia gitulah. Dan sehat selama-lama. Badan sehat selama-lama.
dan kenyang selama-lama. Kenyang. Dimakianlah. Begitulah. Mana hak pesen nikmat ke? Selama-lama boleh kita kenyang. Maka celakalah wala'iyadzubillah. Maka celakalah dan sehabis-habis azablah mereka yang tak lepas. Tak lepas apa? Yakni tak lepas menitikan titian sirak tadi. Tak lepas menitikan titian sirak, ia tak lepas. Kerana apa boleh kata sehabis-habis azab? Kerana jatuh ke dalam neraka. Meniti tak lepas. Lepas tu titian sirak tu ia ada akali, ada pegait nanti sangkut pula dah. Dalam keadaan meniti titian tu sekecil, ada pegait pula dah duk sangkut. Nak berkucang kata titian tu. Nah. Kerana jatuh ke dalam neraka, api yang sangat-sangat nyala, ada di dalamnya beberapa ulah. Kerana jatuh ke dalam neraka, apa neraka? Badar neraka. Badar situ. Apa neraka ni? Api yang sangat-sangat nyala, api sangat-sangat nyala. Lepas tu ada di dalam neraka tu beberapa ular, ada ular. Dan kalau dalam neraka ada ular dan kalau, maka kita yang Islam yang menurut hukum Tuhan tetaplah tidak jatuh ke dalamnya. Kita boleh nak kita lah kita ni, hak kita nak minta siang malam pagi petang ni. Nah, orang Islam ni hak turut hukum Tuhan. Islam tapi turut hukum Tuhan. Tuhan suruh semaya kita semaya, puasa kita puasa, kita patai larang dia yang hidup buat. Hak ni orang panggil tetap tidak jatuh ke dalamnya, melainkan mereka yang mensia-siakan masa umur dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharganya. Dia guna umur dia tu buat benda tak ada harga. Apa benda tak ada harga? Dia bekerja dunia hingga siapa lalai daripada Allah Ta'ala. Kerja siang malam pagi petang, siapa ta'in semaya solat, dia tak solat, dia tak semaya. Dia puasa, tak puasa. Semua pekerjaan dia tu pekerjaan benda yang Allah Ta'ala larang dan sebagainya. Tu orang panggil guna ke masa tu benda yang tak berharga. Umur dia yang Allah Ta'ala bagi. Kerana gini, ingat baik. Umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai kepala modal. Supaya kita nak menega, nak turun ke satu-satu menega, kita ada kepala modal 1,000 ke 200,000 ke untuk nak buat kepala modal. Kalau orang menega dia tu bijak pandai, dia akan dapat untung lebih daripada ganda-ganda lagi. Puluh-puluh ganda. Turun modal 10,000, dapat 100,000. Turun modal 1,000, dapat berapa weh? 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Begitu juga umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni berapa tahun? 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Di dalam hak umur kepala modal kita meniaga bagaimanakah perniagaan kita tu? Untung kata untung. Ini tak cerdik bodoh kita dia panggil. Kalau orang cerdik, dia meniaga, dia pandai, dia untung banyak. Dia untung banyak. Maka malaikat mereka yang mensia-siakan masa umur dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharganya dan menurut nafsu dan hawanya, hawa nafsu duk turut nafsu dan berserenak-serenak dan bergalak-galak dan bergalak. Bergalak dah. Apa kita tengok budak bergalak ni, bergalak nak panggil bergalak. Suka-sukalah bergalak ni. Atas tafsir tu bersenak-senak dengan bergalak-galak. Bersuka-suka apa panggil. Dan bersenak-senak dan bergalak-galak hingga tu ajaran. Nak ajaran tu. Tawau ho alih. Gaduh-gaduh kita duk baca tu ho. Tak itu kan? Dia kena baca tuo, wi bunyi ta. Tu. Tuo, hingga tuonyo, tuo mereka tak ada. Hingga tuo. Sebab tu Tuhan. Asalnya kita kena baca Tuan. Tuhan kita kena baca Tuan. Tapi jadi makruf luah kita Melayu pergi baca Tuhan macam gitu. Dekat siapa kelan ni? Sebenarnya Tuhan tu lah. Sebab Rabb, orang panggil ilah ni Rabb. Tuhan yang memiliki alam. Tu Tuhan. Dia pasal tulis kalau kita pergi baca jelas lagu lain je. Kadang-kadang terbawa-bawa macam Tuhan. Begitu juga bulan. Bulan bila kata malam yang ke-15 tak. Orang panggil bulan penuh apa? Penuh penama tak? Bulan penuh purnama.
Sebenarnya tak baca purnama oleh kerana kita baca purnama tu kerana nama tulis bahasa Jawi nun alif mi baca nama. Manakala tulis bulan penuh patut penuh penuh alif patut mi. Kita pergi baca penuh penama. Sebenarnya penuh penam. Dia kena tutup kita. Patut kita pergi baca penuh purnama. Jadi terbawa-bawa macam Tuhan tu lah. Di sini tak boleh baca Tuhan. Kalau lah asal orang pergi baca Tuhan, terbawa Tuhan juga. Orang Tuhan. Tak itu kan? Ni baca orang Tuhan. Nah, bergalak hingga tua mereka dan bawa mati mereka di dalam hal tidak sedar. Tidak sedar siapalah yang mengadakan langit bumi dan barang yang antara keduanya. Maka jatuhlah orang-orang itu ke dalam neraka. Jatuh dalam neraka sebab hidup atas dunia tak ada nak kenal siapa dia mengadakan bumi. Tak ada kenal Tuhan. Mati tak kenal Tuhan. Tak kenal Allah Ta'ala. Maka layaklah dengan dia. Dengan mereka yang sia-siakan masa tadi. Layaklah dengan dia. Layak masuk neraka tu lah. Kerana beberapa yang menasihat kepadanya, kepada mereka tadi di dalam dunia. Maka tidak suka kepada ambil pedolinya. Tak suka nak ambil pedoli. Penasihat, guru nasihat ke dia, duk kata-kata ke dia, duk bagi jalan ke dia, tapi dia tak suka, tak mau, tak ambil kata nasihat daripada guru tu, tak ambil peduli. Hanya pula dah bersenda-senda pula. Bila kata guru, ustaz ke duk cerita, duk nasihat, kita senda-senda. Kadang-kadang mulut buat jebel, tak. Awak tak suka, nah. Dan menganying. Ada menganying sini. Bukan menyanyi lagu. Abang apa? Nganying. Itu kan? Jelas tu. Dan menganying, mengejek-ejek macam kita. Istihza. Bahasa Arab panggil istihza. Atas tafsir pada kata bersenda-senda. Istihza itulah mengejek-ngejek, menganying-anying sepanjang-panjang masanya serta mereka itu pula. Mereka itu tak adalah mereka yang sia-sia tu. Mereka itu pula berkata, jika kita tidak masuk, yakni tak masuk neraka. Jika kita tidak masuk neraka, maka kosonglah neraka Tuhan yang luahan. Allah ya Rabbi, tengok orang yang terlajak. Yang hidup yang lalai dengan Allah Ta'ala. Apa? Dan neraka Tuhan tak ada orang dalam tu, kosong neraka Tuhan. Neraka Tuhan luah tak? Apa? Tu senda-senda tu. Barangkali ada sengoti. Pada masa dulu, masa tua kita ni ada mereka yang semacam ni. Sebab boleh cerita ni. Tengok dia kata ni. Dan menganying sepanjang-panjang masanya serta mereka itu pula berkata, jika kita tidak masuk, tak masuk neraka, maka kosonglah neraka Tuhan yang luahnya tu. Kalau gitu tak kedai, kalau pergi kata sungguh macam tu. Nak kira hukum fiqh pula dah. Macam mana? Maka jika dikosatkan dengan perkataan ini mana? Perkataan kata, jika tidak masuk maka kosonglah neraka Tuhan yang luas ni. Kosak akan bersenda-senda. Kosak nak senda-senda dengan janjian Tuhan. Tuhan berjanji ke? Kosak dengan janji Tuhan. Maka orang itu orang yang berkata. Orang yang berkata tu kekal selama-lamanya, yakni kekal di dalam neraka. Tebus sikit. Kekal selama-lamanya, yakni kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kerana apa? Kita bubuh sikit. Yakni kerana kufur kerana kufur ia senda-senda. Senda-senda buku neraka ni kak. Kufur lah. Nah, kadang-kadang setengah-setengah jawab kata-kata, apa? Tak masuk neraka tu siapa dia katik nak masuk neraka. Ayat sedap. Buat tak masuk nama neraka tu buat dah sia-sia. Sia-sia saja. Itulah dia. Habis di situ. Hai saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga dengan kamu pilih akan segenap dunia semata-mata pada masa yang sementara ini. Kita hidup atas dunia ni masa sementara juga. Nabi katanya, kun fid dunya ka'annaka ghariban. Jadilah kau di atas dunia seolah-olah orang berdagang, orang musafir. Dan redalah kamu, redha di sini dengan makna puas hati. Dan redalah kamu, yakni puas hatinya rela panggil. Redalah yakni rela. Nah, rela.
Redalah yang relalah, puas hatilah kamu akan berat penat beramal dan susah payah dunia, asalkan senang akhir di dalam syurga. Itu asal bahasa Melayu. Asalkan kita senang, kecek juga dah bahasa Melayu tu. Dan redha relalah kamu akan berat penat beramal dan susah payah dunia, asalkan senang akhir di dalam syurga. Yang ada di situ di dalam syurga tu sekalian bagai-bagai, baca bagai, jangan baca bagi. Sekalian bagai-bagai kesukaan mata-mata, telinga-telinga. Pandangan mata kita tengok sebenar, tak ada Allah nak banding. Lagi pula apa benda tu, suara-suara tak ada Allah nak royak kita dengar suara. Setara kita dengar orang baca berzangi, baca Quran tu pun tak ada Allah dah. Orang menaksik, orang suara sedap dah. Tengok Allah Ta'ala bagi kepada seorang hamba dia Nabi Daud tu kan. Mana kalau dia baca kitab Zabur tu, sungai Nil berhenti dengar dia baca dulu. Burung terbang di atas tu jatuh. Sedap suara dia. Orang suara merdu. Suara merdu tengok tu. Bagai-bagai dalam surga tak ada orang nak royak. Hingga siapa? Tanah tempat letak tukar. Tanah syurga. Tanah syurga, bumi syurga. Nak kata sikit banyak, tempat kita letak tukar. Gak tukar sana, tukar kita. Tukar kita bawa dia. Kecil sangat ya. Besar ibu kaki, katakanlah. Sikit tu ya tanah bumi syurga. Mari banding dengan sebutir dunia ni lebih honung lagi. Lebih tempat letak tukar lagi. Dalam syurga. Dengan bumi sebutir atas dunia. Ni nak kata dunia tak ada harga. Sebab tu ada datang daripada hadis, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Tu ada satu hadis dah. Itulah dia. Malaikat illa zikrullah. Malaikat orang yang ingat pada Allah Taala, wa aliman wa muta'alliman. Malaikat orang yang alim, orang yang pandai dan juga orang yang belajar. Ini di istisna, tak ada kena laknat dalam hadis Nabi kata. Dunia tu dilaknat. Nabi kata. Dan kena laknat juga barang yang ada di dalam dunia. Kena kita manusia. Malaikat Nabi kata zikrullah, sebut dan ingat akan Allah. Dan juga wa aliman, orang yang pandai, orang alim. Wa muta'alliman, dan orang yang menututi ilmu. Tidak kena laknat ni. Masya-Allah, tengok kita hidup dalam menututi ilmu. Kita kejahkan masa kita, rebutkan masa kita sampai-sampai kita kerja, kita ambil masa belajar. Ini dapat keuntungan. Habis di situ. Bahkan ke semua kemahuan nafsu dan hawa nafsu, boleh kita rasa di situ. Maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama-lama inilah, kita bubuh tambahkan kedua sikit. Yang selama-lama inilah, dia jatuh kedua. Maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama-lama inilah, yang sebenarnya cerdik, yang pandai menjaga dan pusing kesenangan dirinya. Ni pandai, dia pandai jaga pusing kesenangan dia, ya dah. Habis di situ dah. Jadi biar kita duduk ginilah. Maknanya hari-hari kita duduk sambil kita bekerja, maka kita ingat kata amalan yang kita nak bawa pergi ke akhirat esok, iaitu amal ibadat. Amal ibadat akhirat. Kita dunia untuk sementara. Berarti kita rebut-rebutkanlah untuk kita menyenai di akhirat nanti. Itulah dia. Nampaknya kita kena cukup sekadar tu dulu, insya-Allah kita sambung semula. Kemudian kata dianya, hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok baka dan keturunan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihi. Ansur alaina rahmatan wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillah.